Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa taala berikan, dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu pada malam ni insya-Allah. Kita akan sambung malam ni perbahasan daripada surah At-Takwir. Sebelum ni kita dah selesai 3 surah daripada juzuk yang 30 ni, iaitu surah An-Naba, An-Nazi'at dan juga surah Abasa. Malam ni kita akan masuk surah yang baru, iaitu surah At-Takwir. Jadi sebelum pada kita start perbahasan surah Takwir yang mengandungi 29 ayat ni, kita baca dulu beberapa ayat daripada surah At-Takwir, dan lepas pada tu baru kita akan sebut tafsiran ataupun syarahan-syarahan ringkas daripada ayat-ayat yang terdapat dalam surah At-Takwir ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza asy-syamsu kuwirat wa idzan nujumu kadarat وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بأي ذنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت علمت نفس ما أحضرت فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل إذا عسعس والصبح إذا تنفس. Itu 18 ayat daripada surah At-Takwir. Kita tengok terjemahan ayat-ayat yang dah dibaca tadi. Allah Ta'ala sebut pada ayat pertama idza syamsu kuwirat, yang bermaksud apabila matahari itu dipudarkan cahayanya, dimalapkan cahayanya. Kuwirat maksudnya dimalapkan, digelapkan ataupun dipudarkan. Wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang itu jatuh berguguran. Wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang dihancurkan. Wa idzal isyaru uttilat, dan apabila unta-unta yang hamil 10 bulan
Al-ishar maksud dia ialah unta betina yang hamil 10 bulan menunggu masa untuk melahirkan. Utilat, mereka ditinggalkan dan tidak terurus. Wa idzal wuhushu husyirat, dan apabila binatang-binatang liar dikumpulkan. Wa idzal biharu sujjirat, dan apabila lautan dipanaskan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuh. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi-bayi perempuan itu ditanam hidup-hidup dan ditanya, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apakah mereka itu dibunuh ataupun ditanam hidup-hidup. Wa idzas suhufu nusyirat, dan apabila catatan amal itu dibukakan dengan seluas-luasnya. Wa idzas samaa'u kushitat, dan apabila langit itu dilenyapkan ataupun dijatuhkan. Wa idzal jahimu su'irat, dan apabila neraka jahanam itu mulai dinyalakan. Wa idzal jannatu uzlifat, dan apabila syurga itu didekatkan. Alimat nafsum ma ahdarat. Ayat yang ke-14 Allah Ta'ala sebut setiap orang akan mengetahui apa yang telah dilakukan. Kita baca terjemahan sampai situ dulu. Kalau kita tengok daripada ayat 1 sampai ayat 14 yang kita dengar bacaan dan terjemahannya tadi, gambaran awal yang kita nampak, surah ni dia mengandungi isu-isu yang berkaitan dengan hari kiamat, khususnya berkaitan dengan kebangkitan manusia untuk dihisap ataupun keluarnya manusia daripada kubur masing-masing untuk berkumpul di padang mahsyar. Jadi itu yang kita boleh nampak gambarannya, gambaran suasana dahsyatnya hari kiamat. Kita tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, salah seorang tokoh tafsir yang menulis sebuah kitab yang bernama Tafsir Al-Quran Al-Azim, ataupun lebih popular dengan nama Tafsir Ibn Kathir. Apa yang dia sebut permulaan dia tafsir surah At-Takwir ini? Yang pertama dia kata wahiyya makkiyah, surah ini ialah surah makkiyah. Surah makkiyah maksudnya ialah surah yang turun ketika mana Nabi belum berhijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan kita pun tahu bahawasanya surah-surah dalam juzuk 30 ni, juzuk Amma ni, majoritinya surah yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah Al-Munawwarah. Dan surah-surah fasa makkiyah ni, sewaktu Nabi berada di Mekah ni, pattern ataupun isi kandungan surah ni dia akan bercakap tentang kebanyakannya isu tauhid, bahaya syirik, isu kiamat, bahaya tak percaya kiamat, dan selamatnya orang yang percaya kiamat. Itu benda-benda yang kita boleh tengok dalam kebanyakan pattern isi kandungan surah-surah yang digolongkan dalam kumpulan surah Makkiyah ni. Ibnu Katsir kata apa lagi? Qala al-Imam Ahmad, berkata Imam Ahmad. Maknanya Ibnu Katsir dia mulakan tafsir hadis, tafsir surah ni dengan dia sebut satu hadis yang diriwayatkan daripada Imam Ahmad. Wabihi qala haddathana Abdul Razzaq qala akhbarana Abdullah bin Bahir al-Qas anna Abdurrahman bin Yazid as-San'ani akhbarahu annahu sami'a ibn Umar yaqul qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ainin falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u shaqqat. Wa hakadha rawahu at-Tirmidzi 'an al-Abbas bin Abdul Azim al-Anbari 'an Abdur Razzaq bihi. Ibnu Katsir dia mulai tafsir surah At-Takwir ni dengan dia bawa satu hadis. Hadis yang diriwayatkan daripada Imam Tirmizi daripada seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anak kepada Umar Al-Khattab.
Kata Abdullah bin Umar, pernah dengar Nabi SAW sebut satu hadis. Nabi kata, man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamah ka'annahu ra'yu 'ainin. Maksudnya, sesiapa ingin melihat hari kiamat itu seolah-olah benar-benar berada di hadapan matanya sendiri. Ni Nabi kata, falyaqra, maka hendaklah dia baca surah-surah ini. Antara surah yang Nabi sebut, idza syamsu kuwirat, surah yang kita nak bincang ni, iaitu surah At-Takwir. Dan juga Nabi kata, wa idza samaa'un fatarat, baca juga surah Al-Infitar. Dan yang ketiga Nabi kata, wa idza samaa'un syaqqat, baca juga surah Al-Insyiqaq. Ketiga-tiga surah ni, At-Takwir, Al-Infitar dan juga Al-Insyiqaq, kesemuanya surah ni berada dalam juzuk yang ke-30. Habis surah At-Takwir ni, kita akan pindah surah Al-Infitar. Surah Al-Insyiqaq dia selang satu surah, iaitu surah Al-Mutaffifin. Cuma nak sebutnya tema, pattern kesemua surah ni ialah pattern yang sama, iaitu bercakap tentang gambaran kiamat. Kita tengok apa yang disebutkan oleh para ulama sini. Nama surah At-Takwir ni diambil daripada mana? Diambil daripada ayat pertama, iaitu ayat yang berbunyi idza syamsu kuwirat. Apabila matahari itu digelapkan cahayanya. Ada sebahagian terjemahan dia sebut gelapkan. Kalau tengok apa yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Kathir, dia kata idza syamsu kuwirat ay ya'ni azlamat. Apabila matahari itu gelap ataupun dimalapkan. Terjemahan bahasa Melayu ataupun Quran terjemahan, dia akan terjemah apabila matahari itu dipudarkan. Kalau kita tengok terjemahan pimpinan Ar-Rahman, apabila matahari dilingkari cahayanya dan hilang lenyap. Tapi sebenarnya kalau kita tengok perkataan kawwara dalam bahasa Arab, maksudnya ialah digulung. Maksudnya ialah digulung. Takwir itu maksudnya ialah sesuatu yang digulungkan. Jadi nak sebut kepada kita macam mana, sebab terjemahan dia terjemah gelap, malap, suram. Tapi bahasa Arab kawwara maksud dia digulungkan ataupun dijadikan leper lalu digulungkan. Macam roti canai, macam capati, macam itulah. Maknanya dileperkan lepas tu digulungkan. Okay. Semua terjemahan ni dia membawa maksud yang sama, iaitu kemusnahan matahari yang menjadi sumber cahaya kepada kehidupan semua makhluk atas muka bumi. Sebab tu kalau kita tengok dalam surah Al-An'am, kalau saya tak silap, Allah Ta'ala sebut huwallazi ja'ala asy-syamsa dhiya'a, dialah Tuhan yang menjadikan matahari itu dhiya. Dhiya ni maksud dia sumber cahaya. Wal qamara nura, dan bulan itu pula ialah biasan daripada cahaya matahari. Nak sebut pada kita matahari itu penting kepada manusia, sebab kerana matahari jugalah bulan tu dia ada waktu purnamanya, waktu bercahayanya. Okay. Jadi matahari itu penting. Okay. Yang pertama, sebab apa matahari penting? Sebab kalau kita hari ini, ia ialah sumber matahari, sumber cahaya. Matahari sumber cahaya. Yang kedua, matahari juga salah satu benda yang disembah oleh manusia pada waktu tu. Bahkan kalau kita tengok di dunia ni, dia ada orang ataupun golongan yang sembah matahari. Kita akan nampak kalau sembah matahari ni kumpulan mana? Kumpulan orang-orang Jepun lah, orang-orang belah timur, yang mana mereka namakan matahari ni sebagai Amiterasu. Amiterasu tu maksud dia apa? Sumber kekuatan ataupun sumber tenaga. Dan kalau kita tengok zaman Nabi, ada tak orang sembah matahari? Kalau kita baca sirah Quraisy semata-mata, kita hanya nampak orang Quraisy ni dia sembah berhala yang mengelilingi Kaabah, Al-Lata, Al-Uzza, Hubal. Tapi sebenarnya dalam kalangan orang-orang Mekah tu, ada sebahagian mereka yang duduk di pinggir kota Mekah yang dikenali sebagai kabilah Al-Bahilah. Kita pernah dengar sahabat yang bernama Abu Umamah Al-Bahili. Kabilah Al-Bahilah ni ialah salah satu kabilah, dia orang tak sembah berhala, tapi dia orang sembah matahari. Sebab tu ayat ni Allah Ta'ala mulai dengan idza syamsu kuwirat.
Seolah-olah nak beritahu kepada golongan yang percaya matahari itu Tuhan, sampai satu waktu matahari itu kuwirat, dia akan digulung dan dia akan dipadamkan cahaya. Kalau kamu rasa hebat dengan matahari itu, ketahuilah matahari itu hebat kerana di sana ada Tuhan yang lebih hebat berbanding matahari itu. Nak cerita pada kita apa sini? Allah Ta'ala sebut elemen-elemen ni, bulan, bintang ni, sebab ada manusia yang mengagungkan elemen-elemen ni. Tuhan dia tak sebut saja-saja, melainkan ada sebab. Kemudian Allah Ta'ala sebut pada ayat yang kedua, wa idzan nujumun kadarat, dan apabila bintang-bintang, an-nujum ni boleh diterjemah dengan bintang, boleh juga diterjemah dengan planet. Ada sebahagian terjemahan diterjemahkan dengan planet dan macam-macam lah. Cuma nak sebutnya planet ataupun bintang ni juga ialah salah satu daripada benda-benda yang diagungkan oleh sesetengah kumpulan manusia, dijadikan sebagai sembahan juga. Jadi itu benda yang kita kena tahu. Allah Ta'ala dia sebut dalam surah At-Takwir ni beberapa benda yang diagungkan oleh manusia dengan sebab manusia nampak benda tu hebat. Di kalangan bangsa Arab, pergerakan bintang di langit ni, bintang ni akan keluar dan bercahaya pada waktu sekian. Mereka percaya pergerakan bulan, bintang ni akan menyebabkan untung rugi dalam kehidupan dunia. Bila mana keluar saja bintang ni pada bulan sekian, pada waktu sekian, maka mereka tidak akan melakukan apa-apa urusan perniagaan ataupun permusafiran. Sebab mereka percaya keluarnya bintang tu ataupun bulan tu, planet tu, nujum ni kita terjemah bintang lah, keluar saja bintang tu, menunjukkan ini fasa rugi kita. Ini saya nak sebut sini apa dia? Ideologi yang dicipta oleh akal manusia yang telah diselaputi dengan bisikan syaitan. Yang sepatutnya dia nampak hebat pada Allah Ta'ala, tapi dia nampak hebat pada matahari, nampak hebat pada bintang. Allah Ta'ala kata wa idzan nujumun kadarat, akan sampai satu masa bintang-bintang yang kamu kagumi dan hebat tu, kamu kagumi dan hebat tu, inkadarat. Inkadarat maksudnya dalam tafsir Ibn Katsir disebut intatharat, gugusan bintang itu akan jatuh berterabur. Nak tunjuknya yang kamu duk nampak hebat tu, dia akan ada tarikh luput dia, akan nampak tidak hebatnya sampai satu waktu nanti. Jadi kalau kita baca secara umum, kita akan nampak umum je lah. Tapi kita nampak sini, bila mana kita bahas, para ulama kata antara sebab Tuhan sebut elemen-elemen ni ialah untuk at-ta'nu fi fahmihim, mencela dan juga memahamkan mereka apa yang mereka salah faham. Mereka salah faham, mereka nampak bintang, bulan, matahari ni hebat. Wa idzal jibalu suyirat, ayat yang ketiga. Dan apabila gunung ganang itu suyirat. Suyirat sini terjemahan dia sebut dihancurkan. Dalam tafsir Ibn Katsir, wa idzal jibalu suyirat, dan apabila gunung ganang itu dihancurkan, wa idzan nujumun kadarat wa idzal jibalu suyirat ay zalat an amakiniha wa nusifat fatarakatil arda qa'an safsafa. Itu kata Ibn Katsir. Ibn Katsir kata apa? Perkataan suyirat ni maksudnya zalat an amakiniha, akan sampai satu waktu gunung-gunung, jibal ni maksud dia gunung ganang yang besar, yang terdiri daripada batu-batu yang besar lah, batuan-batuan yang keras. Sampai satu waktu zalat an amakiniha, dia akan berubah daripada tempat duduknya. Berubah tu boleh jadi dia duduk sini, bergerak pergi ke sini, ataupun berubah bentuknya yang tinggi, akhirnya jadi hancur. Kata Ibnu Katsir, nusifat, dihancurkan, diratakan. Fatarakatil ardu, maka akan jadilah muka bumi ini qa'an. Orang kata apa? Qa'an ni maksudnya kosong, tidak ada apa-apa, rata saja. Saf-safa, bersih. Nak tunjuk kepada kita, bukit juga antara salah satu bentuk yang dijadikan sebagai tempat manusia ni dia kagumi. Kalau kita belah utara ni, suasana geografi kawasan kita ni banyak bukit.
Dan setengah-setengah orang daripada agama lain, mereka memandang hebat bukit ni. Orang dalam agama Buddha ke agama apa, dia nampak bukit tu hebat sehingga dia jadikan bukit tu sebagai tempat pertapaan dia. Sebab dia nampak kehebatan bukit tu, dia rasa bukit ni ada something, ada kuasa. Setengah-setengah agama lain dia memandang bukit inilah jelmaan kepada dewa sekian, ratu sekian, ataupun semangat-semangat yang dia rasa perlu dikagumi. Ni semua elemen-elemen yang ada, benda-benda yang kena dengan masyarakat zaman Nabi dan juga masyarakat zaman kita pun duk ada yang percaya lagu ni, percaya matahari hebat, percaya bulan hebat, sehingga dia punya panca indera untuk kenal Tuhan tu tersasar dengan sebab tempat untuk kenal Tuhan tu telah diambil oleh benda-benda ni. Sepatutnya dia rasa hebat kepada yang mencipta, tapi dia rasa hebat pada ciptaan dan dia tertipu dengan ciptaan tu, sehingga dia menjadikan diri dia mengabdi ciptaan tu. Ada orang dia sanggup jaga duduk kawasan tu semata-mata sebab rasa ada semangat tertentu di kawasan tu. Ini semua benda-benda yang disebut sebagai ideologi yang direka oleh manusia, yang telah bercampur aduk ideologi itu dengan bisikan syaitan. Sebab syaitan dia punya tujuan yang paling besar ialah inzilaqun nas, menggelincirkan manusia daripada tauhid. Itu tujuan utama syaitan. Wa idzal 'isyaru 'uttilat. Masuk ayat yang keempat ni, Allah Ta'ala nak cerita pada kita situasi hari kiamat. Hari kiamat bila mana berlaku sangkakala yang pertama ni, benda-benda yang tak disangka bagi akal sehat manusia. Matahari yang selalu mengikut peredaran alam yang biasa, terbit daripada timur, tenggelam belah barat, bintang-bintang bergerak pada waktu-waktu sekian dan musim-musim sekian. Orang-orang yang duduk dalam dunia pelayaran sangat menggunakan peredaran dan pergerakan bintang-bintang di langit ni. Lepas tu bukit-bukit yang menjadi sumber kekayaan sebahagian manusia. Ini semua benda-benda yang akan sampai satu masa dia akan berubah, dan perubahan dia drastik bila mana berlaku tiupan sangkakala. Allah Ta'ala sebut yang keempat. Yang keempat ni dia khusus kepada bangsa Arab sahaja. Kita orang Melayu ni kita tak berapa nak nampak sangat dia punya hubungan dengan kiamat tu. Ayat keempat ni, wa idzal 'isyaru 'uttilat, dan apabila unta betina yang telah sempurna 10 bulan mengandung. Unta tu mengandung, pregnant 10 bulan. Bulan yang ke-11 ataupun bulan yang ke-10 tu dia akan melahirkan anak. Dan orang Arab, mereka sangat menyayangi unta yang dibela oleh mereka. Sebab unta ni ialah lambang kepada harta mereka, aset. Unta tu aset. Akan sampai satu waktu utilat, unta tu tidak dipedulikan. Di sisi orang Arab, unta betina bila mana dia dah disahkan mengandung, maka dia akan diberi penjagaan yang sangat teliti berbanding unta-unta lain. Sebab itu sumber duit daripada unta betina ni akan keluar pula unta-unta lain. Jadi akan bertambahlah ternakan dia. Jadi dia tak akan biarkan unta betina ni suka hati pergi mana-mana. Dia akan jaga dengan penjagaan yang baik. Dia akan beri makanan yang terbaik, rumput yang terbaik, apa-apa saja, benda-benda yang menjamin kesihatan unta. Tapi akan sampai satu waktu al-'isyaru 'uttilat, unta itu dibiarkan. Atala ni maksudnya dibiarkan gitu je. Dia harga yang mahal. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis Nabi, bila mana Nabi nak bandingkan ganjaran dunia dengan ganjaran akhirat, Nabi akan guna unta. Dalam hadis Nabi sebut, man salla raka'ataini qabla al-fajri, siapa-siapa yang salat 2 rakaat sebelum subuh, khairum minad dunya wa ma fiha. Sebahagian hadis sebut lebih baik daripada dunia dan segala apa yang ada di atas dunia ni. Dalam hadis lain Nabi sebut khairun min humurin ni'am, lebih baik daripada unta yang berwarna merah. Unta warna merah ni ialah sejenis unta yang laju sebagai alat tunggangan. Maknanya laju, unta tu dia boleh berlari laju pantas. Sebab apa panggil unta merah? Sebab atas bonggol dia tu, dia punya warna bulu dia tu warna merah, perang, keperang-perangan gitu.
Dan unta ni dia akan lebih mahal. Unta merah ni dia lebih mahal kalau dia unta betina. Sebab mengikut kaedah yang saya tanya orang Arab lah, unta betina dengan unta jantan mana lagi laju berlari? Unta betina lagi laju berlari. Okay. Dan dia akan lagi mahal bila mana unta tu dia pregnant, lagi mahal. Bahkan kalau tengok orang Arab, bila mana dia tahu unta merah dia tu dah pregnant, dia tak akan letakkan dalam kandang yang terbuka. Dia akan masukkan dalam kandang khusus. Sebab harga unta pada waktu tu akan meningkat dengan sangat tinggi. Orang nak tawarkan dengan harga yang sangat tinggi. Harga unta merah untuk zaman sekarang ni, tuan-tuan boleh tengok Arab Saudi, di Jeddah banyak. Tapi kena tengok, kena tanyalah dia yang dia buat pameran, yang kita pergi buat umrah tu, yang kita pergi ziarah ladang unta tu unta yang biasa lah tu. Unta yang memang dah biasa tengok. Okay. Ya, kalau unta-unta yang special ni, unta yang digunakan untuk perlumbaan unta. Tuan-tuan kena tahu orang Arab ni dia ada satu perlumbaan unta. Judi lah, ada yang guna untuk judi, ada yang berlumba untuk kepuasan diri. Okay. Perlumbaan unta yang hadiah dia besar lah. Kita boleh tengok dalam YouTube pun ada. Orang Arab Teluk ni dia ada minat seperti tu. Okay. Jadi unta ni unta racing, ikut golongan racing saja. Bukan untuk dimakan dagingnya. Dan dia ada grand prize dia tu besar. Dan yang menyertainya tu daripada kalangan pemimpin negara, raja-raja negara-negara Arab tertentu. Dia orang letak harga hadiah kepada pemenang tu sampai 1 juta, 2 juta, banyaklah. Okay. Jadi unta merah ni bila mana dia mengandung, dia nak keluarkan baka dia, harga dia boleh pergi kepada 600,000 rial Saudi ataupun 800,000 rial, sejuta lah, hampir sejuta untuk 1 ekor sahaja. Ini nilaian zaman kita. Harga average unta biasa 4,000, 5,000 tu yang biasa untuk korban, macam lembu tempat kita. Tapi kalau unta daripada baka yang elok lagi, dia boleh pergi ke 10,000. Sebab tu kau tengok hak yang paling tinggi dalam diat bila mana kita bunuh orang ke, kita cederakan orang, hak paling tinggi dalam diat ialah kita kena bayar dengan bilangan unta yang pregnant, yang mengandung. Sebab harga dia mahal. Boleh pergi 40,000, 50,000 1 ekor. Okey. Maknanya itu harta yang orang sayang, orang Arab sayang. Tapi hari itu Allah Ta'ala kata utilat, mahal mana unta tu, dia orang biarkan. Sebab hari itu hari kelang kabut. Wa idzal wuhushu husyirat. Ayat yang kelima, Allah Ta'ala kata wa idzal wuhushu husyirat. Dan apabila binatang buas, al-wuhush maksudnya ialah binatang buas, singa, harimau, apa saja binatang yang mendiami permukaan tanah Arab pada waktu tu, binatang-binatang yang muftaris ni maksudnya pemangsa, yang orang pun tak akan berurusan dengan binatang ni, akan sampai satu waktu husyirat tu maksud dia apa? Jumi'at tu maknanya dikumpulkan. Ataupun dalam bahasa mudahnya kita nak faham, ayat kelima ni, apabila binatang liar itu hilang buasnya ataupun liarnya, akan sampai satu waktu binatang tu dia akan jadi binatang buas, harimau apa semua ni dia buas, kita tak boleh nak agak, walaupun dia dah kenyang, tapi dia berkemungkinan boleh orang kata apa, membahayakan orang yang dekat dengan dia, manusia ke apa-apa saja makhluk yang dekat dengan dia. Okay. Tapi akan sampai satu waktu binatang tu dia jadi jinak, dengan sebab binatang tu pun takut dengan situasi hari itu. Al-wuhush husyirat. Ayat 1 sampai ayat 5 ni Allah Ta'ala duk cerita pada kita tentang keadaan sangkakala yang pertama. Bila mana nak berlaku kiamat, sangkakala pertama ditiupkan oleh malaikat Israfil. Sangkakala yang pertama tu dia bersifat memusnahkan semua yang ada. Dia akan bersifat mengejutkan sistem yang asalnya sepatutnya macam ni, tapi dia jadi lagu lain. Dia jadi orang kata apa, matahari naik belah barat apa-apa semua. Ini semua keadaan-keadaan yang keluar daripada sistem asal. Maknanya benda yang ada atas langit semua jatuh, air laut pun jadi tak tentu hala dia punya kedudukan dia pun semua. Okay. Maknanya nak sebut pada kita dahsyatlah keadaan pada hari itu. Ayat ke-6 Allah Ta'ala sebut wa idzal biharu sujjirat, dan apabila air laut itu dipanaskan. Sujjirat, kata Ibnu Jarir At-Tabari, dia kata sujjirat sini maksudnya ma arahu illa, wa idzal biharu sujjirat sini maksudnya
mukhaffafah. Maknanya air laut tu dia punya isi padu airnya tu berubah. Maknanya dia punya laut tu dah bercampur. Sebab kita kena tahu laut ni antara laut-laut yang ada di laut tu lah, dia tak akan sama. Laut Cina Selatan dengan laut ni isi padu air dia tak sama. Tabiat air dia pun tak sama. Jenis air dia, kemasinan, keasinan air dia pun tak sama. Tapi pada hari tu dia jadi tunggang terbalik semua sekali. Air laut belah sana masuk. Ataupun sebahagian para ulama dia kata arus air tu pun berubah. Maknanya mungkin lah kalau kita ada air terjun, ni mungkin je, dia bukan dalam kitab tafsir. Okay. Air terjun kan dia daripada atas turun ke bawah. Hari tu dia boleh jadi daripada bawah naik ke atas. Maknanya sistem tunggang terbalik. Lain macam. Itu keadaan nak gambarkan pada kita dahsyatnya. Sujirat, air laut tu pula jadi panas. Sujirat air sukhinat, iaitu air laut tu jadi panas, kena pada badan kita, kita rasa tak selesa. Maknanya boleh menghancurkan. Wa idzan nufusu zuwijat, dan apabila roh-roh dipertemukan. Okay. Ayat yang ketujuh ni dia cerita sangkakala yang kedua. Ayat 1 sampai 6, semua ahli jemaah boleh tanda ayat 1 sampai 6 ni ialah sangkakala pertama saja. Ini sangkakala yang menghancurkan. Semua sekali keadaan yang menghancurkan, sehinggalah semua makhluk tidak ada termasuk yang tiup sangkakala pun hancur juga. Itu fasa ayat 1 sampai ayat 6. Ini Allah Ta'ala nak sebut kepada kita, segala apa yang kamu kagumi. Tengok, ayat pertama Tuhan sebut matahari, ayat kedua Tuhan sebut bintang ataupun planet, ayat ketiga Tuhan sebut gunung ganang, ayat keempat Tuhan sebut Ishar, unta. Unta ni pertama unta secara exactly, yang kedua harta dunia pun boleh letak dalam ayat ni, sebab unta sini mewakili harta dunia. Okay. Dan ayat yang kelima Allah Ta'ala sebut al-wuhush, binatang buas yang digeruni, hilang kebuasannya, hilang liarnya. Dan juga air laut yang tenang, air laut yang geloranya tidaklah melampau, hari tu dia melampau. Ayat 1 sampai 6 ni nak cerita pada kita kehancuran dunia secara total pada sangkakala yang pertama. Benda ni Allah Ta'ala berikan maklumat ni. Kalau kita tengok latar penurunan ayat-ayat fasa Mekah ni, fasa belum hijrah ni, latar dia ialah Allah Ta'ala berikan kejutan kepada musyrikin Mekah. Maknanya opening surah tu terus cerita apa yang kamu kagum hancur, apa yang kamu rasa hebat tak hebat lah. Sampai tu masa dia akan tak hebat nanti. Jadi bila mana maklumat ni dia turun direct, dia tak, orang kata apa, dia tidak ada nidak. Nidak ni maksud dia tidak ada seruan awal, wahai sekian manusia mari dengar dulu ayat, dia tak ada. Ayat fasa Mekah ni terutama bila mana Nabi tu dah dihentam teruk oleh musyrikin Mekah. Maknanya Nabi dakwah, Nabi sebut ada orang nak lawan Nabi, bahkan orang berani pukul Nabi dan para sahabat. Waktu tu sifat ayat Quran yang turun, dia bersifat hujum, iaitu dia direct to the point. Dia tak akan lagi bercakap wahai orang Mekah ataupun ya ayyuhan nas, tak akan sebut macam tu dah. Allah Ta'ala akan sebut direct. Apa yang kamu rasa hebat, berhala kamu, matahari yang kamu hidup padanya, segala apa tu, semua tu tak hebat. Akan sampai tu masa tak hebat. Maklumat-maklumat ni tujuan dia ialah untuk beri faham apa yang nak disampaikan oleh Nabi. Nak sebut pada kita ayat-ayat daripada surah At-Takwir yang kita bincang ni ringkas, tapi dia bersifat mengejutkan orang pada waktu tu, sebab tak pernah dengar dan tak pernah agak sampai tahap tu dunia akan hancur. Kalau kita hari ni, kita pada waktu ni yang duk baca, kita okey sebab kita semua beriman dengan hari kiamat. Kita semua percaya hari kiamat tu akan datang. Okay. Kita kena bayang ayat ni dia turun pada waktu orang tak percaya kiamat. Bermati-matian tak percaya kiamat. Mereka percaya mati, cuma mereka tak percaya ada urusan pula lepas pada mati. Itu mereka tak percaya. Mereka cuma nampak hidup ni sekali tu ialah keluar pada perut mak sampailah mati. Sekali tu je hidup. Sekali itulah yang kita nak. Kaya pun sekali tu. Kita nak ada kuasa pun sekali tu je lah. Kita nak buat jahat pada orang pun sekali tu. Nak buat baik dengan orang pun sekali tu.
Tapi Islam dia datang nak beritahu apa yang kamu buat pada fasa dunia ni, dia ada perhitungan balik fasa akhirat. Jadi kena berhati-hati. Fasa dunia ni dia menjadi cerah dan gelapnya kamu di akhirat. Itu maklumat yang Nabi nak sampaikan. Jadi orang yang dah faham lama dengan cara hidup di dunia ni ataupun hidup kita ni cuma sekali, falsafah seperti itu, dan mereka ni dah percaya ratusan tahun, bukan 10 tahun, bukan 20 tahun. Abu Jahal, semua yang duk pegang jawatan tu, mereka semua telah beriman dengan kaedah enjoy lah hidup atas dunia sepuas hati tu. Dia orang dapat falsafah tu daripada mana? Nenek moyang mereka yang sudah menjangkau 1000 tahun, 400 tahun, 500 tahun. Kefahaman tu. Datang Nabi kejutkan mereka dengan ayat-ayat seperti ini, mereka akan jadi tersentak. Dia akan jadi pertembungan yang sangat dahsyat antara iman dan kufur. Kufur yang tebal dan iman yang kuat, jelas. Sebab ayat-ayat yang turun kepada Nabi ni ialah ayat yang direct to the point. Dia tak guna bahasa lembut dah. Sebab pada waktu tu pun yang lawan Nabi pun tak guna kaedah yang lawan ataupun perang secara halus. Dia dah perang secara mujaharah, depan-depan. Nampak Nabi keluar daripada rumah nak berdakwah, mereka akan kutuk Nabi on the spot. Jadi pada waktu tu Nabi tak ada masa ataupun ayat Quran dia tak akan turun dalam bentuk berlembut dah, dia akan turun dalam bentuk yang kasar pada waktu tu. Sebab tu kita akan jumpa ayat Quran Allah Ta'ala beri final penutup kepada kedegilan orang-orang musyrikin Mekah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ali Imran, Qul mutu bighaizikum. Sebahagian ulama kata ayat tu ayat terakhir yang turun pada fasa Mekah 13 tahun. Lepas pada tu ayat turun di Madinah lebih kepada ibadat syariat. Apa maksud ayat Qul mutu bighaizikum ni? Katakanlah wahai Muhammad kepada orang-orang yang lawan kamu yang degil daripada kalangan musyrikin Mekah, mutu bighaizikum, matilah kamu dengan kemarahan kamu dan kedegilan kamu. Kalau orang Terengganu dia sebut mapuhmu, aku royak habis dah. Maknanya aku dah royak belaka dah apa yang aku perlu royak. Mu nak percaya tak mau percaya kau anda, mapuhmu. Itulah sekali kaedah dia. Mutu bighaizikum, ayat tu nampak tegang. Mutu bighaizikum, matilah kamu dengan kedegilan kamu dan kejahilan kamu. Aku dah beritahu kiamat ada. Jangan buat jahat pada orang, kiamat tu ada. Jangan syirikkan Tuhan, kiamat tu ada. Tapi kamu degil 10 tahun, lebih 10 tahun duk cerita benda yang sama. Hari-hari cerita benda sama, tapi still nak pilih dengan kedegilan. Silakan untuk bersama dengan kedegilan tu. Sebab tu ayat-ayat Quran yang turun pada Nabi ni diikut keadaan emosi Nabi juga. Diikut keadaan emosi pembawa wahyu tu sendiri. Ayat yang ke-7, Allah Ta'ala kata wa idzan nufusu zuwijat. Dan apabila roh-roh itu dipertemukan. Zuwijat maksudnya digabungkan. Sebab tu pernikahan dalam bahasa Arab dia panggil az-zawaj, menggabungkan satu orang lelaki dengan satu orang perempuan. Nikah tu maksudnya cantumkan. Quran guna perkataan wa idzan nufusu zuwijat, apabila roh-roh itu digabungkan dengan apa? Dengan jasad-jasad dalam kubur masing-masing. Ini sangkakala kedua. Sebab tu kalau kita tengok dalam hadis, bila mana Allah Ta'ala nak bangkitkan manusia ni, semua makhluk ke padang mahsyar, Allah Ta'ala bangkitkan Israfil, suruh Israfil tiup sangkakala kedua yang membangkitkan, maka semua akan bangun. Semua akan bangun daripada kubur masing-masing. Dan yang paling awal keluar ialah Nabi pada waktu tu. Nabi keluar daripada kubur, dalam hadis yang sahih disebutkan Nabi keluar pada kubur dalam keadaan bersujud. Nabi bangun dan Nabi menyapu tanah yang ada di dahinya, lalu menuju ke padang mahsyar mengikut kumpulan umat masing-masing. Nabi Muhammad ini umat dia, Nabi sekian-sekian. Dan ada Nabi, hadis kata ada Nabi laisa ma'ahu ahadun, ada Nabi tidak ada satu orang pun belakang dia. Walaisa, dan wan nabiyyu ma'ahu wahidun wa isnan, dan ada Nabi ada seorang, dua orang saja yang ikut. Sebab Nabi ni ramai. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Zar, kata Abu Zar tanya Nabi berapa orang bilangan Nabi ni. Jawab Nabi 124,000 itu bilangan Nabi.
Bilangan Rasul 313, 300 lebih lah. Okey. Nak beritahu pada kita yang ada dalam Quran 25 saja. Yang tak disebut nama dengan direct dalam Quran Nabi Yusha, itu yang ke-26 lah, tapi dia tak sebut direct, dia sebut dalam surah Kahfi, wa idz qala li fatahu la abrahu, dan ketika mana Nabi Musa berkata kepada pemuda itu, aku tak akan berhenti cari Nabi Khidir. Para ulama tarjih kan, pemuda yang dimaksudkan situ ialah Nabi Yusha bin Nun, pembantu dia, tapi nama tak sebut lah dalam Quran, nama tak sebut. Okay. Sama juga dalam surah Baqarah, ayat ke berapa saya tak ingat, ayat yang cerita au kallazi marra ala qaryatin, cerita seorang lelaki yang lalu di satu kawasan tu hancur anak selama 100 tahun lah. Dikatakan lelaki itu ialah Nabi Uzair, sebahagian para ulama tarjihkanlah, tapi nak beritahu pada kita bahawasanya itu bilangan Nabi dan Rasul lebih daripada 25 tu. Maklumat yang kita ada tu 25 saja. Okay. Maknanya Nabi yang ada dalam Quran ni, Nabi dan Rasulnya daripada dua bangsa. Satu bangsa Arab daripada keturunan Nabi Ismail yang berasal daripada Bani Israel juga, dan juga Kibti. Sebab Nabi Ibrahim ni dia kahwin dengan Hajar. Hajar tu bangsa Kibti Mesir, keluar Nabi Ismail. Ismail tu gabung antara Bani Israel dan juga Kibti. Nabi Ismail kahwin dengan bangsa Arab Jurhum, keluarlah Nabi Muhammad. Okay. Seterusnya baki Bani Israel. Maknanya dalam Quran ni 25 orang Nabi tu daripada dua bangsa, bangsa Arab dan juga bangsa Bani Israel. Para ulama dia sebut 124,000 tu boleh jadi bangsa lain pun ada. Maknanya bangsa Eropah pun boleh jadi, bangsa Melayu pun boleh jadi. Sebab cerita Nabi, bila mana Nabi cerita keluar daripada lubang kubur tu, kumpulan umat dengan Nabi-Nabi dia tu ramai, banyak. Nak tunjuk pada kita itu keadaan keluar daripada kubur masing-masing dengan ikut Nabi. Wa idzal mau'udatu su'ilat, ayat ke-8. Dan apabila bayi perempuan yang dibunuh, dikuburkan hidup-hidup, dibunuh pada waktu kecil, dengan cara dikuburkan hidup-hidup, mereka keluar pada kubur masing-masing, su'ilat, mereka tanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa kami ni dibunuh? Kita beri laluan azan dulu.
Okey, kita sambung sikit lagi dua ayat tu. Wa idzal mau'udatu su'ilat, dan apabila bayi perempuan yang dibunuh dengan cara ditanam hidup-hidup. Al-mau'udah tu ialah bayi-bayi perempuan, tapi diringkaskan ayat tu, bayi-bayi perempuan yang dibunuh dengan cara ditanam hidup-hidup. Ini budaya masyarakat Arab jahiliyah. Allah Ta'ala sebut dalam surah Ibrahim, bila mana nak cerita tentang perangai orang Arab jahiliyah ni, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhallat wajhuhu muswaddan wa huwa kadhim. Apabila diberikan berita gembira isteri mereka melahirkan anak perempuan, maknanya isteri dia pregnant, lepas tu sampai waktu diu dia nak kena bersalin tu keluar anak, orang beritahu anak kamu perempuan. Quran kata zallat wajhuhu, suram wajah orang yang dapat berita dapat anak perempuan tu, ayah dia tu suram wajah dia. Muswaddan, suram, gelap muka dia. Wa huwa kadhim, dan marah, tak suka anak perempuan. Dia ada satu adat dalam kalangan masyarakat Arab jahiliah, tak suka dapat ramai anak perempuan. Satu, dia ada stigma, orang lelaki kalau dia kahwin dapat ramai anak perempuan, petanda kepada lemah batinnya. Dapat ramai anak perempuan, lemah batin. Tak dapat langsung lagi teruk kena. Dapat dah tapi ramai perempuan, kena cop lemah tu. Kalau tak dapat rasanya kena kutuk. Orang Terengganu kata rapat dinding kena kutuk. Teruk lah kena. Dapat pun kena kutuk, tak dapat lagi kena kutuk lah. Okay. Jadi dia ada satu stigma seperti itu, dan Allah Ta'ala uji siapa yang ramai dapat anak perempuan. Nabi sendiri yang paling ramai dapat anak perempuan. Sebab Nabi nisbah anak lelaki dan perempuan, ramai anak perempuan. Tapi Nabi berjaya mengubah stigma tu, sehingga Nabi sebut siapa yang ada anak perempuan 2 dan 3, sekiranya dia jaga elok, maka itu menjadi penyebab kepada mudahnya dia masuk syurga, ayah dan ibunya. Okay. Jadi nak cerita pada kita, ayat yang ke-8-9 ni bila mana Quraisy dengar, dia orang terdiam. Sebab itu adab yang mereka lakukan. Allah Ta'ala kata, bila mana keluar pada lubang kubur masing-masing, budak-budak kecil yang kamu bunuh dulu, khususnya bayi perempuan, keluar tu terus su'ilat, dia orang akan tanya, bi ayyi dzambin qutilat, dosa apa yang kami buat sehingga kami dibunuh dengan cara tu. Tidak berperi kemanusiaan. Dia ada 2 kaedah yang diguna oleh masyarakat Arab jahiliyah. Pertama, keluar daripada perut mak dia tu, terus dia pergi tanam hidup-hidup. Terus tanam hidup-hidup. Kaedah yang kedua, dia blur dulu anak tu, sampai anak tu sampai kepada usia dia dah balik, dah keluar haid, dah balik, dia tanam pada waktu tu. Yang tu lagi sadis berbanding tanam waktu kecil tu. Sebab yang tu dah besar dah pandai fikir dah. Okay. Sebab tu kau tengok ada riwayat Umar Al-Khattab ni, dia pernah tengok zaman dia kecil ataupun zaman dia usia remaja, dia pernah tengok. Cuma kita biasa dengar orang kata Umar yang buat benda tu. Dia bukan Umar yang buat. Umar tengok orang pernah buat. Sebab Umar dia tidak ada ramai anak perempuan. Umar gagah lah, sebab ramai anak lelaki. Okay. Umar dia ada seorang yang anak perempuan, Hafsah. Tu pun bagi kahwin pada Nabi. Kalau dikatakan Umar bunuh yang tu, siapa yang dia bagi kahwin pada Nabi? Okay. Itu kaedah kita kena tahu dulu, riwayat dia. Okay. Umar kata dia pernah tengok zaman dia belum kahwin, zaman dia bujang, amalan masyarakat Arab jahiliah, orang-orang tua pada waktu tu dapat anak perempuan, anak tu dah besar, buat pergi di satu tempat ujung padang pasir, tanam anak perempuan. Kadang anak perempuan tu pegang pakaian ayah dia, kenapa ditimbus aku? Nak tunjuk pada kita, wallahu a'lam, macam mana manusia ni dia boleh fikir sampai tahap tu. Dia boleh fikir sampai tahap tu. Manusia ni dia ada, orang kata apa, cara fikir dia. Sebab tu saya ada baca satu artikel, dia setiap manusia ni dia ada adat yang pelik-pelik. Artikel mana entah dalam internet saya jumpa, tak tahu betul ke tahu tidak. Orang-orang yang berada di negara kutub, negara-negara yang sejuk memanjang ataupun panas memanjang ni, dia ada satu adat. Orang Eskimo dia ada satu adat, bila mana mak ayah dia orang yang dah tua, yang dia orang jaga, sakit,
Antara bentuk berbuat baik pada mak ayah tu ialah mempercepatkan kematian mak ayah tu. Kalau tak buat macam tu, masyarakat akan tengok apa punya anak, bagi cepat sikit mati ayah tu. Dia ada kaedah dia. Jadi dia orang akan kuburkan separuh bagi ayah dia orang mati cepat. Buat lagu tu anak soleh, masyarakat dia kata. Tak buat lagu tu jahat punya anak. Pergi berubat tu jahat punya anak. Dia ada adat yang bertentangan. Adat yang kita boleh tengok masyarakat dia ada benda-benda macam tu. Sebab tu dalam Islam adat yang baik dikekalkan. Antaranya memuliakan tetamu, dia kekalkan. Nabi suruh kita muliakan tetamu. Tapi rasa hebat anak lelaki ramai, rasa tak hebat anak perempuan ramai, lalu rasa hina dengan ramai anak perempuan, ini adat tak betul. Adat itu dihapuskan, benda itu dibuangkan. Jadi nak sebut pada kita itu benda yang berlaku, keadaan yang bila mana musyrikin dia dengar ayat tu, dia terfikir. Tapi begitulah manusia, walaupun dia dah boleh fikir dengan cara rasional, syaitan akan mainkan peranan untuk tenggelamkan rasional tu. Setengah-setengah orang manusia ni bila mana dia dengar something yang dia buat tak betul, orang beritahu benda yang kamu buat lama ni tak betul. Lepas tu orang pun beritahu yang betulnya macam ni, sebab agama beritahu macam ni cara dia. Dia pun fikir betul juga. Hakikatnya apa yang agama sebut tu betul. Tapi pada waktu tu syaitan main peranan akan mengisi laluan-laluan dalam hati je. Syaitan suruh dia pertahankan benda yang tak betul dia buat. Itu memang lumrah. Pada waktu itulah kita berperang dengan perasaan kita. Benda ni kalau kita tengok dalam sirah, dalam kitab Al-Bidayah wan Nihayah Ibnu Katsir dibawa satu cerita perbualan Asiyah, isteri Firaun bersama dengan Firaun. Asiyah ni dia terima apa yang dibawa oleh Nabi Musa AS. Dan Asiyah ni walaupun dia tu orang kata apa, beristerikan seorang yang jahat lah kita kira, sebab Quran dah sifatkan Firaun tu jahat, tapi dia masih lagi taat pada suami dia. Tapi dalam masa yang sama dia masih lagi cuba approach pada suami dia tu supaya sedar dirilah apa yang kamu sebut dan apa yang kamu duk rasa tak betul. Sebab tu ada riwayat menyebutkan Asiyah ni dia pernah tanya kepada Firaun, hal sya'arta fi nafsika rabban haqqa, kamu betul-betul ke rasa kamu ni Tuhan? Dia tanya suami dia. Firaun tak jawab. Firaun diam. Para ulama kata Firaun diam tu dia tahu dia bukan Tuhan apa. Cuma pengaruh tu dah kuat dah. Orang dah kenal dia raja dah. Peduli lah aku ni Tuhan tak Tuhan, orang dah tahu aku raja. Maknanya dia terfikir mana-mana orang yang jahat pun, bila mana kita sebut apa yang kamu buat ni tak betul, waktu tu memang dia tak akan stop buat jahat. Cuma dia ambil masa, dia akan fikir. Dia akan fikir. Kalau dia tuju pemikiran dia tu ke arah kebaikan, dia akan dapat hidayahnya. Sebab tu kita tengok ada seorang sahabat Nabi nama Amru bin Al-As. Bila mana dia diketuk hidung oleh Raja An-Najasyi. Kan kalau tengok Amru bin Al-As ni, antara sebab dia masuk Islam, dia tu ditegur oleh An-Najasyi. Dia nak pergi ambil orang Islam yang ada di Habsyah. Dia jumpa An-Najasyi, dia kata Muhammad ni tak betul, sekian. Maka An-Najasyi pun ambil tongkat, dia ketuk hidung kawan tu. Dia temu kena sedar apa yang sahibukum Muhammad sebut tu betul, sama macam ada yang ada dalam kitab kami. Dia pun buka, sebab Amru ni dia orang pandai baca. Dia balik, dia fikir. Akhirnya dia masuk Islam. Saya cerita ringkas. Sama juga dengan Abu Sufyan. Abu Sufyan bila mana dia jumpa Hercules di Rom, seorang gubernur Rom yang memerintah Palestin pada waktu tu. Hercules bawa dapat surat pada Nabi, surat tawaran Islam. Hercules cari mana ada orang Arab yang ada di Palestin. Akhirnya orang beritahu ada sekumpulan orang Arab yang pada waktu tu diketuai oleh Abu Sufyan. Berlakulah dialog. Hadis ni dalam riwayat Bukhari. Berlaku dialog antara Hercules, Herakl dengan Abu Sufyan. Dialog satu-satu tanya pasal Nabi. Last sekali Hercules kata, sekiranya jawapan kamu tu betul wahai Abu Sufyan, maka kalaulah dia tu seperti mana yang kamu cerita, maka dia itulah Nabi akhir zaman.
Dia pasti akan menakluk negeri ni, dan sekiranya dia datang di negeri ni, aku akan basuh kaki dia. Abu Sufyan dia balik, dia fikir benda tu. Sebab Abu Sufyan pada waktu tu dia mertua Nabi. Dia mertua Nabi, tapi mertua yang degil sikit lah. Kan kalau kita tengok hadis riwayat Ummu Habibah, bila mana Abu Sufyan dia datang Madinah, dia ziarah anak dia Ummu Habibah kahwin dengan Nabi tu. Nabi tak ada kat rumah. Ummu Habibah buka pintu, tengok ayah dia, persilakan masuk. Lepas tu ayah dia nak duduk di satu tempat dalam rumah tu. Rumah tu ada satu macam kerusi lah ataupun bangku yang ada kain tu Ummu Habibah hanya akan hamparkan pada Nabi saja untuk duduk. Lalu ayah dia nak duduk. Maka kata Ummu Habibah, jangan duduk wahai ayahku. Abu Sufyan tanya, sebab apa jangan duduk? Sebab kamu najis. Dia sebut direct. Sebab ada ayat Quran, innal musyrikina najasun. Orang musyrikin ni najis. Sebenarnya najis dari segi akidah, bukan najis tubuh badan dia. Okey. Maka Abu Sufyan kata, kamu ni kahwin dengan Muhammad boleh tahan jugalah. Maknanya hebat jugalah nak lawan aku ni. Dia keluar balik. Cuma nak beritahu pada kita, banyak insiden orang yang dia rasa kuat dengan kejahatan ni, bila mana dia ditegur, dia akan terfikir. Sebab tu turun je ayat ni, wa idzal mau'udatu su'ilat. Bila mana kamu bunuh anak perempuan tu akan bangkit tanya di akhirat, apa dosa kami dibunuh? Ayat tu dia mendiamkan sekejap Quraisy yang tebal dia punya permusuhan dengan Nabi tu. Diam sekejap. Nah, cuma sama ada diam tu nak fikir, nak cari hidayah, ataupun diam nak fikir, nak cari helah apa kita nak jawab. Antara dua tu saja manusia. Okay. Jadi kita berhenti situ untuk malam ni. Ayat yang ke-9, insya-Allah kita akan sambung ayat yang ke-10. Kita akan tengok apa lagi yang akan disampaikan dalam surah ni berkaitan dengan peristiwa-peristiwa kiamat yang diingkari oleh musyrikin Mekah khususnya pada waktu tu. Semoga Allah Ta'ala beri pada kita rahmat dan juga keberkatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.